Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa khabar doktor? Doktor Garai, Doktor Nasruddin. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Good. Okay, baik. Saya nervous ya. Maafkan saya kalau ada kesilapan. InsyaAllah semoga dimudahkan kita malam ni. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana pada malam ni kita dapat bersama dalam satu sesi forum anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Cawangan Khas Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya moderator anda pada malam ni, Maridah binti Abdul Mohsin, timbalan yang dipertua Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Cawangan Khas UIAM, merangkap moderator anda pada malam ni. Baik, untuk minggu ini kita akan mengupas satu topik yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia, bahkan turut menjadi perhatian masyarakat dunia juga. Sebelum saya memperkenalkan para panel kita yang cukup hebat pada malam ni, elok kiranya saya rasa untuk saya kupas serba sedikit tentang topik fokus kita pada malam ni terlebih dahulu. Okay, forum vaksin, maslahat atau mudarat adalah satu topik yang kami bawakan kepada anda malam ni untuk kita teliti dan kita perincikan bersama dalam sesi kita. Baik, vaksin merupakan satu topik panas yang semakin hari semakin mendapat perhatian masyarakat lantaran daripada penularan wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada awal Disember 2019 yang lalu. Pada mulanya kita rasa berkobar-kobar, kita rasa bersemangat, kita nak mencari penawar dan perubatan untuk kita cegah penularan wabak pandemik ini. Tapi apabila dikabarkan dengan penemuan vaksin COVID-19, kita dapat lihat mula lahir golongan-golongan yang dikenali sebagai anti-vaksin. Mereka menyebarkan pandangan dan juga fahaman mereka tentang permasalahan-permasalahan yang timbul disebabkan oleh suntikan vaksin. Tapi kalau kita lihat secara rasionalnya, pengambilan suntikan vaksin ini sebenarnya sangat membantu untuk mencegah penularan penyakit-penyakit yang membahaya dalam komuniti manusia. Kita tengok juga golongan anti-vaksin ni, diorang semakin hari semakin berani dan lantang untuk kehadapan. Bahkan ada yang berani menyahut cabaran untuk berdebat dan muncul di kaca TV, di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Secara terang-terangan, mereka menyuarakan dan menyebarkan daya-daya falasi mereka tentang suntikan vaksin. Sampaikan ada ketakutan dan juga persepsi negatif dalam kalangan masyarakat. Disebabkan oleh itu, kami di Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung UIM rasa terpanggil untuk mengupas tentang isu vaksin ini. Sekaligus kita nak memberi didikan dan juga menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat tentang vaksin kepada masyarakat dari segi perubatan maupun dari segi keagamaan. Baik, saya rasa tanpa melengahkan masa, masa ramai yang macam dah tak sabar-sabar nak kenal dengan kita punya para panel. Jadi saya nak memperkenalkan panel-panel kita pada malam ni. Kita ada Dr. Unggara Rashid. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, baik. Okey, beliau merupakan pensyarah kuliah ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan sains kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sendiri. Dan juga kita bersama dengan Dr. Muhammad Nasruddin bin Abdul Hamid. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, syukur. Beliau merupakan pegawai perubatan unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan sekarang ini berkhidmat di Hospital Umum Sarawak. Betul Doktor? Betul. Betul, Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, untuk sesi kita pada malam ni, kita ada 3 pusingan. Pusingan pertama, kita akan mulakan dengan panel kita Dr. Nasruddin dulu sebab kita nak mengenali vaksin ni dari sudut perubatan. Kita nak memahamkan para penonton kita pada malam ni apa itu vaksin, mengapa pentingnya vaksin dan mengapa perlu vaksin untuk mencegah penyakit. Okey, kemudian baru kita akan bersama dengan Dr. Unggaran pula. Okey, jadi tak nak melengahkan masa, Dr. Nasruddin boleh kita mulakan? Okey. Silakan Doktor. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasruddin bin Hamid. Saya sekarang ini tengah bertugas di Hospital Umum Sarawak. Saya juga terlibat secara langsung dalam pemberian vaksin bagi pekerja di Hospital Umum Sarawak. Setakat ni alhamdulillah kita telah melalui fasa pertama
dan seramai dalam lebih kurang 4,832 staf di Hospital Umum Sarawak yang telah menerima vaksin, iaitu secara komplit 2 dos, iaitu Pfizer lah setakat ini. Okey, jika kita nak bicara mengenai vaksin, vaksin bukan perkara baru bagi masyarakat di dunia ni. Kalau boleh kan kita anggapkan sejak tahun 1950-an kita telah menerima vaksin. Ketika kita kanak-kanak, kita telah diberikan suntikan sebanyak 11 suntikan vaksin bagi mencegah 13 jenis penyakit. Di antaranya kita bagi suntikan tetanus, hepatitis B, difteria, pertussis iaitu batuk kokal kita panggil, and then polio untuk Haemophilus influenza, dan and then beguk kalau kita tahu yang orang panggil yang dari segi saintifiknya mumps penyakitnya, and then kita juga dari segi penyakit JE kalau kita tahu Japanese encephalitis dan HPV human papilloma virus. So kalau nak diikutkan yang menjadi persoalan kat sini bukan vaksin itu sebenarnya. Kerana kalau dikatakan masyarakat Malaysia tidak didedahkan dengan vaksin ini telah lama, sejak tahun 1990-an. Cumanya yang menjadi persoalan di sini, kita terdapatnya vaksin yang menggunakan platform yang baru, iaitu jika sebelum ini kita menggunakan virus yang telah diinaktif, iaitu satu virus yang telah dimatikan untuk menghasilkan vaksin. Dan kita juga ada gunakan kita panggil viral vector, iaitu viral sebagai pembawa. Yang paling terbaru, yang satu-satunya yang masih lagi menjadi dalam kajian kita, iaitu viral yang menggunakan mRNA. That one yang baru punya. Yang kita masih, sebelum ni tidak ada pernah lagi vaksin yang menggunakan platform ni, iaitu mRNA untuk dijadikan sebagai vaksin. Kalau dari segi namanya yang kita kenal, yang sekarang, yang pertama sekali kita telah berikan vaksin iaitu Pfizer lah. Pfizer menggunakan vaksin mRNA sebagai platform untuk menghasilkan imunisasi dalam badan kita. Kalau kita nak faham secara ringkasnya, vaksin ni adalah satu, dia mengandungi antigen. Antigen ni adalah satu substan yang bila dimasukkan di dalam badan kita, dia akan menyebabkan sistem pertahanan badan kita menghasilkan antibody. Itu secara ringkasnya. Kita namakan dia antigen. Antigen iaitu vaksin yang mengandungi antigen yang apabila dimasukkan dalam badan kita automatically akan menghasilkan sistem pertahanan badan, iaitu menghasilkan antibody. Jadi kalau macam yang COVID ni, banyak vaksin-vaksin yang kita telah hasilkan. Antaranya kita menghasilkan vaksin yang pertamanya Pfizer. Dan kita mungkin akan dengar lepas ini Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya. Dan yang Pfizer lah satu-satunya vaksin yang di mana kita gunakan platform mRNA untuk penghasilan protein dalam menghasilkan antibody dalam badan kita. Okey? Itu secara ringkasnya. Itu makna dari segi vaksin. Dan vaksin ini jika kita perhatikan bukanlah satu-satunya cara untuk kita ramai orang kata, adakah doktor bila saya dah ambil vaksin ni saya dah complete 100% tidak akan kena COVID lagi? Tidak, kita perlu fahami vaksin adalah salah satu cara untuk membendung, untuk mengawal jangkitan. Sebab itu kerajaan, kalau kita faham dengan detail dalam buku panduan imunisasi yang sepatutnya rakyat Malaysia setiap rakyat Malaysia sepatutnya telah baca buku ni, iaitu panduan yang cukup ringkas yang sangat mudah dipahami oleh rakyat Malaysia, iaitu matlamatnya yang pertama, kita untuk memutuskan rantaian. Bukan mengatakan bahawa kita nak menghapuskan COVID secara 100%. Itu satu perkara yang mustahil, hanya melalui vaksin tidak berjaya. Okey, tetapi kita nak memutuskan rantaian. Yang di mana sebagai contoh, kalau sesiapa yang mengetahui sejarah
sebelum ini penyakit smallpox. Penyakit smallpox di mana kita memvaksin, kita telah bagi vaksin bagi masyarakat yang berada sekeliling orang yang sakit smallpox. Dan kita panggil dia ni proses ring vaccination, iaitu orang yang keliling dengan orang yang ada smallpox, penyakit smallpox, diberikan vaksin. Dan secara tidak langsung kita telah putuskan rantaian jangkitan penyakit smallpox. Sekarang ni kita nak dengar smallpox pun susah kan? Seperti itu juga target kita untuk COVID. Kerajaan menyasarkan untuk kita mencapai satu peringkat imuniti, iaitu peringkat imuniti berkelompok. Di mana dalam untuk mencapai imuniti berkelompok, iaitu kita panggil herd immunity. Okey? Yang ramai orang sekarang ni kata imuniti berkelompok. Tetapi imuniti berkelompok ni untuk dicapai perlulah menyasarkan 80% total rakyat Malaysia. Okey, standard WHO menyasarkan 80% total rakyat Malaysia, iaitu seramai 26.5 juta. Setakat ni kerajaan telah pendaftaran 8.3 juta. Jadi program ni salah satu cara yang terbaiklah forum ni untuk kita, terutamanya fasa ketiga, iaitu peringkat remaja yang berumur 18 tahun ke atas. Mereka perlu didedahkan dengan pengetahuan ni. Kerana apa? Jika kita hanya 8.3 juta sahaja yang mendaftar untuk menerima vaksin ni, kita tidak akan capai herd immunity, iaitu imuniti berkelompok. Kita akan sukar untuk memutuskan rantaian. Okey? Sebab itu kalau nak capai herd immunity ni 80%, iaitu 26.5 juta rakyat Malaysia perlu mendaftarkan diri untuk menerima vaksin. Lantas, jika sekeliling di kalangan kita, walaupun kita tengok efikasi, iaitu kadar keboleh daya jangkitan setiap vaksin berbeza. Ada yang kata, doktor kenapa Sinovac 65% saja, kenapa Pfizer 95%, kenapa semua rakyat Malaysia tak dapat Pfizer 95%, kenapa ada yang dapat Sinovac which is 65 until 85%. Itu bukan satu isu. Saya bagi satu analogi yang cukup mudah. Jika kamu menerima Pfizer yang 95% dan orang kanan kamu menerima Sinovac 85%, orang kiri kamu menerima AstraZeneca which is around 81 to 82% efikasi dia. Jika setiap dalam badan kita ada imuniti, sistem pertahanan, keboleh daya jangkitan itu akan menjadi terlalu rendah. Yang persoalan sekarang, rakyat Malaysia masih ramai yang belum mendaftar. Dalam badan mereka tidak ada AstraZeneca, dalam badan mereka tidak ada Sinovac, dalam badan mereka tidak ada Pfizer. Tidak ada langsung vaksin. Mereka inilah golongan yang akan menyebabkan rantaian akan berterusan. Tidak dapat diputuskan. Tapi ini bukan satu kesalahan pada rakyat Malaysia. Kenapa? Zaman dulu, kita tidak ada platform macam ni. Golongan yang anti vaksin pun berpeluang untuk menyebarkan apa yang kita tengah sebarkan. Okey? Platform ini tidak ada. Tahun 1951, orang dengar apa sahaja yang doktor kata. Tahun 1960, orang masih dengar. Tidak ada platform ini. Bahkan tahun 1980-an. So, kerja doktor untuk memberikan vaksin itu cukup mudah. Rakyat dengar, rakyat faham, dia tahu apa yang masuk dan tidak ada kesebaran kemusykilan. Tetapi sekarang dunia berbeza. Seperti mana mereka menjual produk mereka dengan berjaya, doktor juga perlu menjual produk. Vaksin adalah satu produk juga. Doktor juga perlu menjual jus vaksin ini dengan berjaya. Kita perlu juga ada ayat manis. Seperti mana ayat manis orang boleh jual jus pengasih, jus macam-macam jus berjaya dijual, tak ada pun sebarang persoalan mengenai kematian yang tidak langsung dicek oleh badan kawal silaan dadah. Kita ada akta akta yang kita panggil ada 4 akta yang kawal kita punya vaksin. Akta yang pertama, Akta Racun 1952 yang tengok vaksin kita.
Akta yang kedua, akta jualan dadah yang cek vaksin kita. Akta yang ketiga, peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik. Dan yang keempat, akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Ubat vaksin yang kita nak berikan kepada rakyat Malaysia ni dikawal selia oleh 4 akta. Bahkan jus pengasih, jus penawar segala penyakit, ubat raja segala penyakit, tidak ada sebarang kawalan akta. Tetapi rakyat masih senang boleh makan, senang boleh minum, tak perlu risau. Tetapi bila vaksin mereka risau. Tapi kita tidak boleh salahkan masyarakat. Sebab apa? Perkara ni satu perkara yang bagus. Sebab apa? Ini pendidikan yang bagus. Kerana apa? Kita telah melahirkan masyarakat yang mula cakna. Apa yang masuk ke dalam badan mereka, mereka perlu tahu. Masyarakat seperti ini bagus. Kita tidak mahu masyarakat di mana kita beri apa saja masuk dalam badan, mereka tak kisah. Kita mahu daripada penerangan mengenai vaksin ini juga akan membawa kebaikan juga terhadap pengawalan penyakit yang lain. Hypertension ke, kencing manis ke dan sebagainya. Kerana ini semua adalah penyakit. Itu sahaja setakat ini. Okay, baik Dr. Nasruddin. Terima kasih atas penjelasan yang saya kira sangat menarik, sangat mudah untuk dipahami. Dan insyaAllah, kita tahu lepas ni pusingan kedua, pusingan ketiga kita akan mendengar lagi ulasan-ulasan dari segi perubatan daripada doktor. Jadi sekarang kita beralih pula kepada Dr. Unggaran. Jadi doktor, kita tahu doktor seorang pensyarah di kuliah Ilmu Wahyu. Jadi kita nak tanyakan soalan berkenaan keagamaan sikit lah dekat doktor. Jadi doktor, vaksin. Kita lihat vaksin ni merupakan satu perkara yang baru lah dalam Islam. Tapi para ulama yang dah berdebat berpuluh-puluh tahun yang lalu sendiri mengatakan yang vaksin ni halal. Jadi kita nak tahu apa pendapat doktor segi Islam, dari segi sudut pandang agama, adaptasi vaksin dari satu perubatan moden dan juga perubatan Islam. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih mendalam tentang vaksin. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak ada hal yang utamanya dalam Al-Quran mengenai vaksin. Tapi bukan berarti tak ada pengobatan. Allah menghendaki manusia untuk hidup sehat. Yang sakit Allah sembuhkan. Al-Quran sampaikan satu contoh. Nabi Isa alaihi salam. Dia diberi mukjizat oleh Allah untuk menyembuhkan orang. Itu maknanya Allah ingin ada kesembuhan dalam setiap manusia. Ada manusia itu mendapatkan hal yang sehat macam itu. Tetapi yang spesifik macam vaksin, virus COVID-19 tak ada di dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Tapi apakah kita boleh tengok itu dari sisi agama? Pasti. Kita ada di dalam Islam itu ada 5 rulings of Islamic law ya. Ada dan juga kita yang biasa ditakutkan oleh masyarakat itu adalah mengenai tadi Mardia cakap halal atau haram. Okay. Satu hal yang menjadi masalah halal haram ini sekarang ini menjadi satu hal yang sangat booming untuk saya. Hingga kan ada sleeper yang halal, ada kasut yang halal. Ini sebenarnya untuk saya itu terlalu berlebihan. Karena kita bukan untuk dimakan itu. Kasut itu bukan untuk dimakan. Nah, mengenai obat pun sama. Ada orang cakap ini halal atau haram. Tapi yang menjadi masalah itu halal. Oke. Contoh, tahun lepas saya dari Indonesia. Tahun lepas government Indonesia dengan Majelis Ulama cek kehalalan dari vaksin Sinovac di China.
satu tim pergi ke China, dan itu ternyata dari sisi majelis ulama dan juga halal research menyatakan itu halal tanpa salah. Dan seandainya saja ini ada benda haram, hinjir, unsur hinjir di dalam ini untuk obat, sehingga untuk saya secara pribadi, kalau untuk obat, masalahnya apa? Mana yang lebih baik? Kita menghalau yang haram tetapi menyebabkan kematian, atau mengambil yang haram tetapi menyebabkan kesembuhan bagi ramai orang. Karena permasalahan ini sekarang ini kita boleh cakap keadaan darurat. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang meninggal karena COVID ini. Ini bukan perkara yang bukan benda yang simple. Ini puluhan juta orang terkena. Di Malaysia sendiri 300.000 lebih. Di teruk lagi Amerika 30 juta lebih, 50 juta lebih. India, Brasil, dan jutaan orang meninggal juga. Jadi mengambil sesuatu yang haram untuk kesembuhan, saya ingat itu tak menjadi masalah, ya. Karena tetapi juga ada sebagian orang yang cakap, Allah telah bagikan kita kesembuhan, atau dalam satu hadis Allah tak memberikan penyakit bersama dengan penawar. Penawar itu boleh jadi penawar yang semula jadi, mungkin ya, macam daun apa itu. Tetapi juga ingat bahwa Allah memberi kita minda. Minda itu pada saat kita menjadi orang beriman, minda itu bukan dimatikan. Minda itu dimanfaatkan untuk mencari sesuatu untuk kebaikan. Jadi macam vaksin ini hasil dari minda kita mencari sesuatu, menangkal, mencegah penyebaran wabah yang lebih luas lagi. Tadi Dr. Nasaruddin cakap ini bukan 100% untuk mematikan virus, tetapi untuk memutuskan rantai jangkitan. Ya. Nah, gunakanlah minda kita, karena Allah memberikan kita minda untuk berpikir, bukan untuk dimatikan pada saat kita beriman. Satu contoh, ini terjadi belum lama dengan anak saudara istri saya. Ayah dia terkena kanker. Dia cakap, tak apa, Allah akan menyembuhkan. Ya. Tapi Pak, tanpa berobat, macam mana untuk zaman sekarang? Pada saat kemudian ayahnya meninggal karena tak diobati, dia pun menyesal, menangis juga. Ini iman yang buta, iman yang mematikan minda. Dia punya anak, tak payah vaksin. Macam-macam vaksin tadi Dr. Nasaruddin sudah cakap ada berapa 11 vaksin. Itu jalani saja, karena itu untuk pencegahan penyakit kepada anak kita. Kita tidak ingin ada punya anak bermasalah di masa yang akan datang. Tetapi untuk masalah sekarang ini mengenai vaksin untuk COVID ini, bukan hanya masalah agama yang menjadi masalah ini. Ada juga hal-hal benda-benda lain di sebalik itu yang anti vaksin ini. Satu, ada masalah prejudis dari sisi race. Ini saya hanya bagi contoh di Indonesia saja. Ada orang cakap, hati-hati itu vaksin Sinovac itu. Sinovac itu dari China. Nanti kalau kita ambil vaksin Sinovac dari China, orang China itu memang sengaja ada untuk membunuh orang Indonesia, untuk menguasai Indonesia. Ini dari mana minda macam ini? Kefahaman macam ini tuh dari mana?
ini sangat sempit cara berpikir. Itu dari sisi race prejudice. Ada lagi dari sisi politik. Di satu negara ada government kita bagi vaksin. Kenapa? Karena kalau bagi vaksin kena buat undi untuk new government. Nah, kalau undi diadakan undi dengan cepat, ini government itu di negara itu kurang kuat. Nah, nanti tunda saja, jangan bagi vaksin sekarang. Ini bukan dari sisi Islamic law atau Islamic law syariah, tetapi ini Islamic ethics juga. Ini masuk ke dalam ethics. Mungkin Mardia ingat dulu kita sama-sama belajar. Ini masalah ethics, political ethics, medical ethics, engineering ethics. Ini semua ada permasalahan ethics. Kalau dari sisi Islamic law, halal, haram, itu hal yang senang ya. Halal, kalaupun haram, kalau dalam masa darurat, tak masalah. Gitu ya. Dan ingat, ada juga 5 rulings of Islamic law. Ada wajib, ada sunnah, ada harus. Dalam bahasa Malaysia harus itu untuk permissible, tapi di Indonesia harus itu wajib. Nah, harus Malaysia saya katakan ada satu government yang cakap untuk frontliner seperti Dr. Nasaruddin itu wajib, tapi untuk masyarakat harus permissible, boleh. Kalau tanah ya tak masalah, tetapi kalau nak buatlah macam itu ya. Jadi ini ada ingat, bukan hanya masalah halal atau haram saja. Dalam Islam itu kita memang Islamic law, Islamic syariah kita kena pegang, tetapi ingat Islamic ethics juga kita kena perhatikan juga, karena ini yang Islamic ethics ini yang tak nampak clearly ya, masalah politik, masalah ekonomi, masalah prejudice, race prejudice ya. Nah, hal yang seperti inilah yang harus dihindarkan oleh orang. Kita sekarang dalam keadaan darurat. Jutaan orang meninggal. Di Malaysia sendiri ribuan orang sudah meninggal. Ratusan ribu orang terjangkit wabah ini. Nah, kita kena berpikir macam mana memutuskan rantai dari penyebaran ini. Jadi jangan hanya berpikir kepada sekelompok orang saja. Ini untuk kepentingan parti saya, ini untuk kepentingan race saya, ini untuk kepentingan itu semua kita harus jauhkan dari sisi Islamic ethics dan Islamic law. Hal ini harus dijauhkan. Itu saja mungkin sementara yang boleh saya sampaikan. Baik Doktor, terima kasih Dr. Unggaran. Itu dia, sebenarnya tadi dalam pusingan pertama kita dah pun mendengar kedua-dua panel kita merungkai tentang vaksin. Kita berkenalan dengan vaksin, kita berkenalan dari sudut pandang perubatan dan kita berkenalan dari sudut pandang agama. Baik, itu pusingan pertama. Jadi dalam pusingan pertama tadi pun kita ada dengar Dr. Nasaruddin, Dr. Unggaran sendiri, mereka ada menyebut tentang golongan anti-vaksin. Yang mana golongan ini saya kira satu golongan yang agak berkuasa dalam menyebarkan fahaman-fahaman yang falasi tentang suntikan vaksin. Jadi dalam pusingan kedua ni kita akan membincangkan tentang rasionalisasi di sebalik pemikiran mereka, golongan-golongan anti-vaksin. Jadi mungkin Dr. Nasaruddin, serba sedikit, mengapa sebenarnya mereka menolak suntikan vaksin? Sebab kita tahu banyak sangat pengujahan yang mereka gunakan, sehingga kan ada yang sanggup mengkaji bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin.
vaksin untuk meyakinkan masyarakat bahawa bahayanya pengambilan vaksin. Jadi mungkin doktor boleh ulas sedikit tentang rasional di sebalik menolak suntikan vaksin dan mengapa sebenarnya kita perlukan vaksin ni. Silakan doktor. Okey, terima kasih terhadap soalan tersebut. Bagi golongan yang kita panggilkan anti vaksin ni, kita boleh simpulkan mereka adalah golongan yang bermusuh dengan perkara yang mereka tidak tahu. Okey, itu yang pertama. Okey, setiap manusia ni akan bermusuh kepada setiap benda yang mereka pertama tidak arif, yang mereka tidak tahu, yang mereka sama-sama. Dia seperti mana orang kata cinta itu tidak akan wujud kan tanpa kita kenal dulu, baru wujud rasa cinta. Yang pertamanya, kenapa saya nak katakan mereka ni adalah golongan yang tidak arif? Kebanyakan yang golongan anti vaksin ni mereka yang sudah berumur. Tidak ada golongan yang setakat ni saya jumpa 12 tahun, 18 tahun yang anti vaksin. Kebanyakan umur dah 30 tahun. Dan saya suka nak bertanya kepada mereka yang menolak vaksin, baru menolak vaksin ini. Ketika mereka kecil, mereka menerima vaksin sebelum ni. Tahun 1950-an kita dah start vaksin. Golongan yang berumur 30 tahun, 50 tahun, yang golongan yang sempat menerima vaksin ketika kecil. Terlebih dahulu soalan pertama saya mahu mereka lihat sejarah hidup mereka sendiri. Apa kesan terhadap diri mereka? Adakah mereka menjadi kurang pandai, kurang cerdik? Ataupun mereka menjadi cacat, terencak akal? Kesan daripada 11 vaksin yang mereka terima ketika mereka kecil. Sedar atau tidak sedar, golongan yang baru menjadi anti vaksin ini, mereka telah menerima vaksin sebelum ini. Dan jika dari segi bukti saintifiknya, tidak ada langsung berlaku perubahan terhadap diri mereka yang baru menjadi golongan anti vaksin ini. Yang di mana ketika umur 12 tahun dia menerima vaksin yang sepatutnya diterima, naik umur 13 tahun terima lagi vaksin. Pada umur dia 10 tahun dia terima vaksin. Kan kita ada satu sistem imunisasi kebangsaan, kita panggil. Golongan anti vaksin ni semua adalah mereka yang telah menerima vaksin. Itu ujah saya yang pertama. Sedar atau tidak sedar, mereka sebenarnya telah menerima vaksin dan tidak ada sebarang kecacatan ataupun musibah yang menimpa mereka setelah mereka mengambil vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rasional di situ mereka menolak vaksin. Tetapi tidak rasional untuk menolak semua vaksin. Sebagai contoh, mereka nak menolak Pfizer, saya terima. Sebab apa? Pfizer adalah satu-satunya vaksin yang baru menggunakan platform mRNA. Vaksin-vaksin yang lain sepatutnya tidak ada alasan mereka menolak. Kerana apa? Cara pembuatan vaksinnya kebanyakan mereka dah terima sebelum ini, iaitu menggunakan platform viral vector, iaitu vektor pembawa. Dan yang keduanya, virus yang telah dinyah-aktifkan, maksudnya yang telah dimatikan. Tapi cumanya Pfizer saja. Tetapi setakat ini, mereka yang telah menerima vaksin Pfizer, kita panggilkan kesan sampingan susulan imunisasi ataupun kita panggil AEFI, adverse effect dia. Selepas disuntik, hanya peratusan sangat kecil yang menerima kesan sampingan yang iaitu sesak nafas. Okey? Tetapi mereka ini semua tidak diakhir dengan kematian. Mereka pulih seperti biasa. Tetapi peratusannya sangat kecil. Okey? Itu baru melibatkan dalam 1.2 juta kita selesai fasa pertama dalam vaksinasi. Tetapi tidak ada sebarang kematian yang disebabkan vaksin Pfizer. Bahkan di dunia. Saya tidak boleh nafikan, kita tak boleh nak katakan bahawa jika selepas orang itu disuntik dia ada sesak nafas, setelah itu mati. Nak tak nak, saya tak boleh katakan vaksin itu penyebabnya. Saya tak boleh katakan sesak nafas itu bukan sebab vaksin. Dua-dua saya tak boleh katakan.
jalankan siasatan melalui badan yang pakar untuk buktikan sama ada betul ke vaksin yang menyebabkan kematian. Kerana apa? Saya nak beritahu, kita telah beritahu kita katakan keberkesanan, efikasi, keberkesanan setiap vaksin kita telah nyatakan. Kita tak tipu rakyat. Kita tak tipu kepada masyarakat. Kita nyatakan secara jelas. Pfizer 95% dia punya efikasi. Maksudnya dalam 5% rakyat yang menerima Pfizer, 5% mungkin tidak berkesan walaupun disuntik dengan Pfizer. Okey? Itu kita kena jelas. Tetapi tidak ada satu pun jus penawar raja segala penyakit yang boleh memberikan kesembuhan 100% melainkan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu saya nak katakan, jika mereka nak berhujah, doktor tengok, doktor berikan vaksin 95%. So apa gunanya doktor berikan vaksin 95%? Baik tak yang bagi vaksin pun kami tetap selamat. Hujah ini yang saya kata, hujah yang orang yang tidak arif, yang tidak faham. Mereka sepatutnya masyarakat kena mula bijak membuat pilihan. Jika kamu bersama dengan orang sebelah kanan kamu yang mempunyai peratusan dalam badan imunisasi, iaitu pertahanan dirinya 95%, di sebelah kanan kamu. Di sebelah kiri kamu 82%. Di hadapan kamu 86%. Di belakang kamu 87%. Keempat-empat orang di keliling kamu ini telah diberikan vaksin. Adakah kamu punya daya nyakitan tinggi atau rendah? Itu yang pertama masyarakat perlu jawab. Masyarakat perlu jawab itu yang pertama. Yang soalan yang kedua, jika mereka duduk yang sebelah kanan tak ada vaksin, belah depan tak ada vaksin, belah belakang ada 86%, sebelah kiri ada 82%. Tapi disebabkan kanan dengan depan dia tidak divaksin, adakah daya penyakitan dia tinggi atau rendah? Masyarakat perlu faham ini. Kenapa kita perlu diberikan vaksin? Golongan anti-vaksin, pertama, mereka telah bersifat penafian, in denial. Bila mereka manusia yang berada dalam penafian, agak sukar untuk kita selamatkan, untuk kita berikan penjelasan. Ibarat Imam Syafi'i kata, mereka yang berhujah seperti tidak ada fakta ni seperti kita berhujah dengan orang yang bodoh. Okey? Tapi kalau kita berhujah dengan orang yang sentiasa dalam penafian ini, ia adalah peringkat yang lebih tinggi daripada bodoh. Sebab apa? Dia walaupun you katakan fakta bagaimanapun, mereka tetap menafikan. Tapi saya tak katakan secara keseluruhan anti-vaksin begitu ya. Kebanyakan anti-vaksin ni ada yang jadi mengikut. Jenis mengikut. Apa yang orang A kata, dia kata betul. Sebab apa dunia kita sekarang dengar tajuk surat khabar pun seorang jururawat mati disebabkan vaksin. Tajuk surat khabar pun tidak membantu kita. So kita kena faham, kita dikelilingi oleh faktor-faktor yang tidak seperti mereka yang tidak memahami kepentingan vaksin secara total. Mereka mungkin faham secara separuh-separuh. Mereka tidak faham secara total kenapa perlu kepada vaksin ini dan kenapa kita perlu cepat untuk supaya rakyat mula mendaftar untuk kepada vaksin ini. Okey, itu sebabkan mereka tidak arif, golongan anti vaksin ini. Golongan yang kedua iaitu golongan yang di mana mereka tahu vaksin ini bagus, tetapi mereka dari segi unsur Islam dia, iaitu mereka mengatakan ada kandungan babi, kandungan khinzir yang tidak halal penggunaannya dalam penghasilan vaksin. Disebabkan itu, kita datangkan dengan muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan yang menyelidik, yang memerhatikan kandungan ini. Adakah kandungan itu yang orang kata yang dilarang di peringkat penilaian dari segi badan agama? Okey, kita libatkan, kita involve Jaminan Bekalan Vaksin Negara kita, JKAV, mereka involve JAKIM dalam penilaian kandungan vaksin. Tetapi golongan anti vaksin ni
Apabila kita katakan bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa ini halal, mereka masih tetap tidak menerima. Kerana mereka kata surat khabar yang ini kata ini tidak halal. Sebagai contoh, AstraZeneca yang dipersoalkan. Dia kata dekat Indonesia, AstraZeneca ada yang persatuan yang menyatakan ada kandungan babi, kandungan khinzir di dalam vaksin AstraZeneca. Tetapi kita melalui penilaian badan agama, disebabkan itu saya kata, walaupun kita katakan kita melalui penilaian badan agama, golongan anti vaksin ini tetap akan menyatakan bahawa apa yang benar datang daripada mereka, bukan daripada orang lain. Itu saya katakan. Benda ini orang kata berkait rapat antara sifat penafian dengan sifat menyatakan bahawa mereka adalah yang benar sahaja. Saya tidak bersalahkan golongan anti vaksin, sebab itu kita bersedia. Kita bersedia dengan golongan anti vaksin ini, iaitu sebab itu kerajaan kita kena melipat gandakan usaha untuk meyakinkan 80%. Kerana apa? Kerajaan telah merasakan bahawa 20% rakyat Malaysia kemungkinan ada yang golongan anti vaksin. Ada golongan yang tidak boleh langsung terima vaksin. Maksudnya badannya tidak sesuai untuk terima vaksin. Ada golongan yang di mana bila dia terima vaksin dos pertama, dia menghasilkan kesan sampingan yang teruk, kita tak boleh proceed dengan dos yang kedua. So, golongan ini kerajaan telah bersedia. Sebanyak 20% kita sasarkan. Adalah dalam ratus ribu juga yang kita katakan kita perlu selamatkan 20% ini, mereka akan menumpang daripada kita. Yang 80% ini, kita dah ambil vaksin kan 80%. So, 80% ini akan bekerja keras menghasilkan imun dalam badan dia, sistem pertahanan dalam badan dia untuk menyelamatkan golongan 20% ini yang golongan yang tidak boleh menerima vaksin, golongan yang tidak mahu menerima vaksin. Kerja kita masih berat. Sebab apa? Setakat ini yang mendaftar masih lagi 8.3 juta sahaja. Okay? So kerja kita masih berat. Kerana apa? Fahamkanlah mereka. Pertama, kita perlu faham mereka dulu. Jangan kita paksa mereka menerima kita dalam keadaan kita tak memahami mereka. Okay? Termasuk golongan anti vaksin. Yang kedua, kita fahamkan mereka. Setelah kita fahami mereka, kita fahamkan mereka. Iaitu kita memberikan input yang betul, fakta yang betul. Dan kita sedarkan mereka. Yang ketiga, sebenarnya setelah dia hidup selama 30 tahun ke atas, dia telah menerima banyak vaksin dalam badan dia. Dan adakah dia menjadi orang yang cacat akal, cacat tubuh badan, kesihatan yang teruk? Jika mereka sihat, teruskanlah menerima vaksin yang baru. Itu saja. Baik, Doktor. Okay, terima kasih untuk pusingan kedua. Kita lihat sebenarnya media memainkan peranan. Mereka menyebar media dari segi media masa seperti surat khabar ataupun web-web yang menyebarkan berita. Kadang-kadang apa yang kita baca, mereka membawakan topik-topik yang agak misleading, agak tersasar daripada perkara yang sebenar. Jadi perkara-perkara yang sebegini kita lihat agak berat untuk kita menyampaikan dan mendidik masyarakat kita supaya menerima vaksin untuk mencegah terang wabak penyakit. Baik, itu daripada Dr. Nasruddin. Kita pergi kepada Dr. Unggaran pula. Jadi Doktor, kita tengok golongan anti vaksin ni ada juga antara mereka yang datangnya daripada mereka-mereka yang kita lihat agak dekat dengan agama, mereka-mereka yang agak dekat dengan dakwah yang menyebarkan ajaran agama, dan ada yang secara terang-terangan daripada golongan ni mereka menyatakan bahawa menerima vaksin ni adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Jadi Doktor, pada pandangan Doktor, penggunaan hujah agama untuk menolak vaksin ni, adakah mereka ini rasional ataupun tidak untuk menolak vaksin? Silakan Doktor. Tadi sudah saya sampaikan bahawa Rasulullah pun mengizinkan orang Badui untuk berobat, sebab Rasul mengatakan Allah tidak akan memberikan penyakit tanpa penawar. Maknanya
dari sisi rasional, sangat rasional kalau kita mencari kesembuhan itu. Ya. Tadi juga saya sudah sampaikan, ada orang yang ini menurut agama kalau kita menerima vaksin atau obat sekalipun, ini kita macam kurang beriman karena Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Betul, Allah yang menyembuhkan. Tetapi ingat pula, saya sudah sampaikan tadi, Allah juga memberi minda kepada kita. Jadi jangan minda ini kita matikan. Kita beriman itu bukan maknanya mematikan minda. Beriman itu kita memaksimalkan minda kita. Karena apa? Apa yang kita buat ini semua untuk Allah. Bukan untuk beneficial kita sendiri, tetapi lillahi ta'ala. Itu yang pentingnya. Apa saja kita buat. Betul ada orang yang cakap, wah ini vaksin untuk COVID ini vaksin baru. Sedangkan kita tahu menurut research membuat satu vaksin itu minimumnya itu 10 tahun. Baru boleh vaksin itu dikatakan valid 10 hingga 15 tahun karena ada prosedur yang akan dibuat. Tetapi ingat, sekarang ini dalam keadaan darurat. Apa saja yang boleh kita coba saja. Karena ini tadi Dr. Nasaruddin cakap bukan vaksin ini menyebabkan kematian. Virus ini yang menyebabkan kematian lebih banyak. Vaksin yang mungkin saja. Saya sama dengan Dr. Nasaruddin. Saya tak boleh cakap tak ada ataupun ada. Tapi kena ada research yang lebih dalam lagi. Ada orang di jab terus meninggal. Nah, apakah itu akibat dari jab itu, dari vaksin itu, atau ada masalah lain? Macam belum lama itu ada polis itu satu regu polis di jab untuk vaksin dan lepas itu dia lemah meninggal. Orang cakap wah ini vaksin ini membuat orang meninggal. Tetapi setelah ada penelitian research yang lebih mendalam, penyebab kematian orang ini bukan vaksin, tetapi ada penyakit lain. Nah, mungkin saja pada saat vaksin ini dibagi, dia stres atau apa, karena ada kepahaman yang negatif mengenai itu, sehingga ada stres mungkin, dan stres ini menjadi trigger bagi masalah jantung, masalah penyakit dia yang sesungguhnya dan menyebabkan kematian. Nah, itu kita kena buat satu research yang lebih mendalam untuk ini. Jangan hanya menyatakan ini menurut agama tak boleh. Agama mana? Islam tak melarang orang untuk berobat. Betul, kita memohon kepada Allah, tetapi ada usaha yang kena kita buat dalam kita mengambil kesembuhan itu. Ya. Allah itu sudah memberikan, sama seperti mungkin saya sudah Mardia masih ingat. Kalau saya ingin bagi cellphone ini saya bagi cellphone ini. Kalau Mardia tak ambil cellphone ini, apa yang sudah saya bagi akan menjadi milik Mardia tak? Nah, kena ada action yang kita buat untuk mengambil cellphone ini. Saya sudah bagi nih, saya bagi. Tapi kalau tak ada action dia untuk mengambil cellphone itu tetap akan ada di tempatnya, tak menjadi milik Mardia. Nah, sama Allah juga memberikan penawar kepada kita, dan kita harus ada action untuk mengambil
penawar tersebut. Bukan hanya lu sudah bagi penawar, sudah bagi kesembuhan. Nah, sudah diam saja. Diam saja sudah cukup. Tak cukup. Kita kena ada action untuk mendapatkan penawar itu. Itu dari sisi ini. Mana lebih baik kita menyebabkan orang mati jutaan, atau kita mengambil sesuatu yang belum pasti untuk kesembuhan. Baik lagi daripada membiarkan orang mati jutaan, lebih baik kita membuat satu action untuk mencegah kematian yang lebih banyak lagi. Itu saja mungkin. Okey doktor, terima kasih. Jadi sebenarnya mereka ni saya kirakan golongan anti vaksin ni sebagai seorang yang gigih. Mereka seorang yang gigih untuk menyampaikan, untuk memberi satu kefahaman yang salah sebenarnya. Kita melihat vaksin ini sebagai sesuatu yang untuk menyelamatkan. Okey, walaupun ini pandangan saya, walaupun sebenarnya mungkin ada yang memudaratkan sesetengah individu apabila mereka menerima suntikan, tetapi yang lebih pentingnya, adakah kita ingin melihat masyarakat kita terus dijangkiti penyakit ni? Kalau seorang yang menerima akibat, ya mungkin kita akan rasa macam sakit ke apa, ada kesan ke. Tetapi kita perlu melihat dalam jangka masa yang panjang, betul. Kita perlu melihat adakah dengan mengorbankan satu, kita perlu menyelamatkan yang lebih ramai. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Nasaruddin sebentar tadi. Baik, itu pusingan kedua. Dan pusingan ketiga, kita ingin melihat pula impak vaksin dan juga imunisasi, dan kita ingin melihat penghayatan di sebalik kita menerima suntikan vaksin ni. Baik, kita kepada Dr. Nasaruddin. Okay doktor, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit tentang kesan vaksin untuk jangka masa panjang. Kita ramai yang kata dalam untuk jangka masa pendek akan ada kesan sampingan daripada penerimaan vaksin ni. Tapi tak ramai yang membincangkan dari segi jangka masa panjang apabila kita menerima suntikan vaksin. Mungkin doktor boleh ulas sedikit soalan ni. Silakan doktor. Okey, setakat ini terlebih dahulu saya nyatakan bahawa setakat ini vaksin tidak ada mengorbankan sebarang nyawa. Itu bukti yang kita dapatlah. Tetapi saya baru saja dapat data yang terbaru daripada seorang doktor yang terlibat dalam pembekalan vaksin. Setakat ini kita telah ada dalam dunia ini 134 juta kes COVID dan kematian melebihi 2.9 juta seluruh dunia. Dan dua buah negara, Korea Utara dan Turkmenistan, tidak isytiharkan status COVID negara mereka. Dan 219 buah negara daripada 134 juta ini melibatkan 219 buah negara yang mengalami jangkitan. 1 daripada 10 pesakit yang positif kemudian sembuh, dia akan ada gejala yang berterusan. Ini bukan vaksin Yang 1 daripada pesakit COVID, 1 daripada 10 pesakit COVID yang sembuh, ada 2 kesan jangka panjang, iaitu hilang deria bau dan sentiasa letih. Ini mereka yang orang kata positif COVID dan badan mereka menghasilkan natural immunity. Okay? Immunization yang semula jadi. Sistem pertahanan semula jadi. Iaitu daripada antigen COVID yang bukan vaksin tetapi daripada jangkitan telah menyebabkan badan dia terhasil antibody secara semula jadi. Kesan jangka panjang yang kita dapat laporan, hilang deria bau dan sentiasa letih. Tetapi setakat ini untuk vaksin lain pula cerita dia. Pertama, telah dalam dunia ini kurang dalam
100 juta rasanya, 118 ke saya tak berapa ingat, yang telah menerima vaksin. Tidak ada sebarang kematian. Cumanya tidak ada kesan setakat ini kesan jangka panjang. Kesan sampingan ni bersifat sementara. Okey? Dia tak ada kesan jangka panjang. Tak macam orang yang dapat COVID. Vaksin dia setakat ni tidak ada laporan kesan jangka panjang, tidak ada. Cumanya yang ada kesan sementara yang setelah kita makan ubat baik. Sebagai contoh kesan sampingan yang ada bila kita terima vaksin automatically ada orang dia sakit dekat tempat bahagian vaksin dia. Okey, akan ada bengkak dekat bahagian vaksin dia, merah-merah. Macam sebelum ni kita terima BCG, siapa yang pernah terima BCG, kita ada rasa macam merah dekat bahagian tu, ada bengkak. Lepas tu kita rasa lenguh, sakit sengal badan. Dekat bahagian suntikan tu, lengan kita akan rasa lenguh. Okey, itu pun dalam 2 hari. Saya untuk pengetahuan semua, saya telah disuntik Pfizer, dah complete dah. Pfizer 2 dos. Ini memang kesan kesan sementara yang saya terima, iaitu saya rasa sakit dekat bahagian suntikan. Saya rasa lenguh tangan saya, tapi itu dalam 3 jam lepas suntikan. Lepas tu dalam masa 1 hari lepas tu okey. Okey, ada orang yang develop demam. Okey, ini semua tanda-tanda demam, loya, menggigil, kamu rasa macam lemah badan. Ini adalah tanda kamu punya badan tengah menghasilkan sistem pertahanan. Okey? Badan kamu tengah melawan. Tengah ada jangkitan daripada luar. Okey? Badan kamu tengah, kan kita masukkan antigen. Antigen adalah substance, any substance yang bersifat chemical ke apa, iaitu kita guna platform mRNA, kita guna virus yang telah dimatikan. Okey? Virus COVID yang telah dimatikan, kita masuk dalam badan. So, badan kita dia tak kenal virus ni, dia tak pernah jumpa. So, bila dia jumpa, badan kita automatically akan menghasilkan antibody. So, kesan daripada dia lawan ni, kesan pergelutan ni antara antigen dengan antibody ni, itu yang sebabkan kamu demam, sebab kamu loya. So, saya nak katakan kamu, ia bersifat sementara saja. Okay? So, nanti, next time, ada virus COVID yang baru daripada luar datang, kamu jangan risau. Kamu dah ada, dia dah kenal dah. Dia dah kenal. Sebelum ni dia tak kenal. Sekarang dia dah kenal. Dia jumpa virus yang daripada luar, antigen daripada luar, masuk dalam badan. Dia jumpa, dia dah kenal, dia dah prepare. So, kamu tidak akan ada demam ataupun sebagainya. Okay? So, keboleh daya jangkitan itu berkurangan. Tetapi bergantung kepada individu. Okay? Bergantung kepada individu. So, kamu jangan risau. Kita setelah berikan vaksin, dia bersifat kesan sementara, bukan kesan panjang. Okay? Kesan sementara, iaitu disebabkan respon badan kita terhadap antigen yang dimasukkan. Okey, antibody lawan antigen, so sebab tu rasa loya, rasa demam dan sebagainya. Cumanya sesetengah individu yang ada sampai sesak nafas. Okey, dia punya badan tu jumpa antigen ni yang baru dimasukkan, dia sesak nafas. Tapi tidak berakhir dengan kematian. Dan peratusan itu cukup sedikit. Okey, amat sedikit. Tidak berakhir dengan kematian dan mereka telah pulih. Okey? Itu kita kena faham. Tidak ada setakat ini kesan jangka panjang bagi mereka yang menerima vaksin. Okey. Itu dari segi kesan jangka panjang lah yang saya boleh terangkan dari segi bahagian perubatan lah. Cumanya yang saya lupa lagi satu. Setelah kamu divaksin, badan kamu akan menghasilkan antibody yang boleh bertahan sehingga setahun. Okey, 8 bulan hingga setahun. Okey, nanti orang tanya, so doktor nanti next year kena suntik lagi ke? Okey, kita kena faham. Vaksin mRNA ni adalah vaksin yang baru. So kita tengok badan kawalan penyakit berjangkit akan membuat kajian setelah diberikan vaksin semua lengkap, dia akan tengok adakah vaksin ini perlu diberikan setiap tahun ke ataupun diberikan 2 hingga 3 tahun kemudian, tak pun 3 tahun sekali. Okey, kita kena faham sebab apa? Kita kena faham COVID tak mati, COVID tak dihapuskan
kita bukan matikan COVID tapi kita hanya putuskan rantaian. So kita kena prepare badan kita. Antibody sifat dia akan berkurang mengikut masa. Semakin lama antibody dalam badan semakin akan turun. Okay, dia akan turun. So once you suntik, masa berjalan, antibody dihasilkan. So antibody graf dia akan tetap menurun. So setakat ini kajian dia boleh bertahan 8 bulan hingga setahun. Tapi ada juga kajian menyatakan bahawa sehingga 2 tahun. Okay? Tetapi kajian ni belum solid bagi Pfizer terutamanya, which is mRNA. Okay? So kita kena tengoklah macam mana kajian yang akan dibuatkan sebab ini adalah virus yang baru. Okay? Satu dunia tak tahu. Okay? Hanya Allah yang maha mengetahui. Bahkan golongan anti-vaksin lagi tak tahu. Okay? So kita kena faham. Bila kata tak tahu, nanti akan ada persoalan. Kenapa doktor, kenapa kerajaan bagi, kenapa Kementerian Kesihatan bagi benda yang tak tahu? Itu golongan yang anti-vaksin kata. Kenapa kamu bagi benda yang kamu tak pasti? Kenapa kamu bagi benda yang kamu tak tahu? So kita tanya dia balik, macam mana dengan jus penawar dia? Dekat jus penawar tu betul-betul memberikan penawar 100%? Itu sama juga konsep dia. Di mana 100% adalah milik Allah SWT, tapi cumanya kita boleh melakukan kajian lampangan. Kita telah berikan vaksin. Setakat ini boleh bertahan 8 bulan hingga setahun. Itu yang kita tahulah setakat ini untuk vaksin. Itu kesan jangka panjangnya, penghasilan antibody. Yang tidak ada bersifat jangka panjang, hanya sementara saja. Okey, baik doktor. Terima kasih. Kita teruskan kepada Dr. Unggaran. Baik doktor, dalam maqasid syariah, apa yang saya belajar saya nak mengadaptasikan. Dalam maqasid syariah, kita ada protection of life. Kita ada protection of lineage. Kita ada perkara-perkara yang sebegini perlu kita jaga. Baik, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit penghayatan mengenai vaksin ini dalam kita menjaga maqasid syariah ni. Silakan doktor. Ya, menjaga hidup, preserving of life ini penting untuk kita. Menjaga kesehatan itu satu dari objektif dari maqasid syariah, dan itu perlu kita jalankan dalam kehidupan kita karena itu satu arahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita menjaga diri kita. Betul, kita orang beriman, berserah kepada Allah. Seorang muslim namanya berserah kepada Allah. Oleh karena kita berserah kepada Allah, Allah memberikan arahan kepada kita untuk lakukan satu hal, kita jalankan arahan itu. Karena itu datangnya dari Allah. Menjaga hidup, menjaga lineage, keturunan. Kita harus berpikir bahwa kehidupan kita bukan hanya hingga kita saja. Allah memberikan perintah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk beranak pinak. Maknanya supaya manusia semakin berkembang, ya, dan kita pun kena turut ambil bagian dalam ini. Itu sebabnya kawin itu sesuatu yang boleh dikatakan satu kewajiban, ya, satu kewajiban untuk meneruskan keturunan kita. Dan kalau kita tak perhatikan itu, kita tak payahlah dengan vaksin ini, mati saja. Nah ini kita maknanya melupakan apa yang Allah arahkan kepada kita. Hidup kita di tangan Allah. Mati hari ini, mati esok, mati 10 tahun, mati 20 tahun kemudian, itu di tangan Allah. Betul, semuanya di tangan Allah. Tetapi balik lagi, kita kena ada usaha yang kita buat untuk menjalankan apa yang kita katakan bahwa kita ini berserah kepada Allah. Berserah itu bukan hanya diam saja, pasif. Tetapi berserah itu berserah aktif.
Karena kehidupan kita adalah ibadah. Ibadah. Jadi ibadah itu bukan pasif, tetapi aktif. Lakukan sesuatu untuk kebaikan bagi umat manusia. Dan semuanya ini adalah dikembalikan kepada Allah. Berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu sebabnya kita selalu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan pertahankan apa yang Allah berikan kepada kita. Pertahankan maknanya jaga apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita buang-buang wasting apa-apa yang Allah berikan kepada kita, tapi kita jaga dengan baik untuk kebaikan bersama. Itu saja. Baik Doktor, terima kasih. Alhamdulillah selesai ketiga-tiga pusingan kita. Jadi kita akan ke sesi Q&A. Kita tengok dekat ruangan komen ada soalan dan mungkin kepada mereka-mereka yang sedang menonton ada soalan-soalan yang ingin diajukan. Kita jangan segan silu, jangan malu-malu, letak soalan anda, kita akan ajukan ke orang panel kita. Baik, saya nampak soalan daripada saudara Al-Hakim. Okay, soalan, kita ambil soalan yang untuk Dr. Unggaran. Salah satu rukun iman ialah beriman dengan qada dan qadar, iaitu ketetapan dari Allah. Adakah dengan mengambil suntikan vaksin ini, seolah-olah kita menolak ketentuan yang ditetapkan oleh Allah? Okay, Doktor. Dr. Unggaran, silakan. Kembali saya tadi sudah sampaikan, qada dan qadar itu bukan pasif. Ya. Kita lakukan apa yang secara aktif. Kalau kita memahami qada dan qadar itu secara pasif, kita tidur saja. Sepanjang masa kita tidur, tak payah kerja, ya, tak payah buat apa-apa. Nanti apakah nasi untuk kita makan datang sendiri? Apakah istri yang akan kita kawin akan datang sendiri? Karena Allah sudah menentukan itu semua. Mati, jodoh, semua dari Allah. Tetapi itu pasif dan itu tak mungkin. Ya. Allah sudah tetapkan saya untuk ada istri. Tetapi bukan maknanya saya hanya diam dalam bilik saja. Diam saja dalam bilik, nanti juga ada perempuan datang untuk menjadi istri saya. Karena apa? Karena Allah sudah tetapkan kita. Itu satu kepahaman dari qada dan qadar yang salah. Tak payah kita kerja. Untuk apa kerja? Nanti kan mati juga di tangan Allah. Apakah kita mau kita mati lapar? Kalau kita mati kelaparan, itu kesalahan kita, bukan qada dan qadar itu. Itu kesalahan kita, kebodohan kita. Kalau kita orang bijak, kita menggunakan minda kita, Allah itu berikan minda kepada kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Allah berikan minda kepada kita untuk kita gunakan, maximize minda kita untuk satu hal yang baik. Karena apa? Hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Bukan hanya pasif saja, ini qada dan qadar. Nanti juga kalau mati, ya mati. Betul. Mati ya mati. Tetapi apakah kita akan tidur saja sepanjang masa dari lahir hingga mati nanti? Karena itu qada dan qadar. Bukan macam itu. Itu kepahaman qada dan qadar yang kurang tepat. Okey, semoga jawapan daripada Dr. Unggaran itu jelas kepada saudara Al-Hakim. Dan saudara Al-Hakim pun ada tanyakan satu soalan juga sebelum tu. Katanya, soalannya, adakah orang yang telah menerima vaksin ada risiko untuk menjadi pembawa penyakit COVID-19 ni? Mungkin soalan ni diajukan untuk Dr. Nasaruddin. Okay, silakan Doktor. Okey, ini soalan yang agak baik. Okey, kita kena faham seperti yang saya katakan bahawa disebabkan itu vaksin ini kita tidak katakan bahawa setelah kamu menerima vaksin kamu tidak berpotensi untuk menjadi COVID positif. Tidak ya.
Sebab itu kamu mungkin boleh menjadi golongan sebagai contoh kamu menerima vaksin Pfizer. 95% keberkesanan dia. Dan kamu mungkin boleh menjadi orang yang 5% lagi. Iaitu badan kamu tidak menghasilkan antibody yang optimum. Sebab itu kita katakan kerajaan tetap menyatakan bahawa setelah kamu menerima vaksin, kita masih lagi perlu untuk memakai pelitup muka, kita masih lagi perlu menjaga penjarakan sosial, tetapi dia mungkin akan jadi lebih fleksibel benda tu setelah kita mencapai imuniti berkelompok. Ketika ini kita belum lagi mencapai imuniti berkelompok, iaitu pemutusan rantaian. Bila dah putus rantaian, barulah kita boleh dikatakan agak sukar untuk menjadi pembawa. Disebab orang manusia yang berada di keliling kita adalah semua orang yang sukar menjadi pembawa. Orang yang kanan kamu telah menerima vaksin, dia sukar menjadi pembawa. Orang di hadapan kamu telah menerima vaksin, sukar menjadi pembawa. Tetapi ketika ini, bagi mereka yang telah menerima vaksin, masih ada lagi peluang untuk mereka menjadi positif. Tetapi cumanya, jika mereka menerima jangkitan, mereka tidak akan dapat jangkitan yang serius. Mereka tidak akan jadi orang yang mereka tidak akan jadi sehingga masuk ke dalam ICU, sesak nafas yang teruk, yang pernafasan yang teruk. Tidak ya. Mereka tidak akan mengalami kesan yang serius sebab apa? Mereka telah ada sistem pertahanan badan sendiri untuk diri mereka kerana mereka telah divaksin. Tetapi untuk menyatakan bahawa mereka boleh dijangkiti atau tidak, boleh, tetapi bukan dengan kesan yang serius. Itu yang penting. Itu yang kita penting, sebab tu kita perlukan masyarakat kita perlu faham. Walaupun mereka jangan ada dalam kepala mereka, walaupun saya terima vaksin pada hari ini, saya tetap boleh berjangkit. So kenapa saya perlu divaksin? Baik tak payah vaksin. Tidak boleh fikir macam itu. Kamu perlu tukar pemikiran, iaitu setelah saya diberikan vaksin, jika saya masih dijangkiti, ya betul, kamu boleh dijangkiti, tetapi badan kamu tidak akan mengalami kesan yang serius. Kesan yang teruk. Tidak. Sebab apa? Kamu akan mengalami kesan yang minimum, iaitu seperti batuk sahaja, mungkin sesama sahaja, demam sahaja, tidak ada sampai sesak nafas dan perlu dimasukkan kepada ICU lantas membawa kepada kematian. Tidak. Kerana apa? Kamu telah menerima vaksin. Okey, jelas Itu yang penting. Okay, baik Doktor. Terima kasih. Kita ke soalan seterusnya daripada saudari Natasha Suhairi. Soalan untuk Dr. Nasruddin. Apakah mungkin untuk seseorang itu terkena COVID sebelum tempoh suntikan kedua, iaitu selepas suntikan pertama? Soalan ni soalan yang bagus juga. Okey, kebanyakan vaksin kita bersifat menerima 2 dos. Iaitu kita akan menerima dos yang pertama dan seterusnya dos yang kedua. Okey untuk dos sebagai contoh, saya mengambil kajian yang telah dilaksanakan terhadap Pfizer, iaitu nama vaksin dia Comirnaty. Vaksin untuk Pfizer, nama syarikat dia Pfizer, tetapi nama vaksin dia Comirnaty. Okey contoh untuk Comirnaty, dia perlu mengambil 2 dos. Tahap keberkesanan jika kamu komplit 2 dos, tahap keberkesanan dia 94.6%. Iaitu kita mundangkan 95 lah, senang cerita 95%. Tetapi setelah kamu menerima suntikan dos yang pertama, tahap keberkesanan kamu yang penghasilan antibody dekat situ daripada 71% hingga 89%. Suntikan dos pertama. Bila kamu dah suntik dos pertama, keberkesanan dalam penghasilan antibody dalam badan kamu dikatakan bahawa 71% hingga 89%. Itu dos yang pertama. Setelah kerajaan telah menetapkan bahawa dos kedua dia adalah ketika hari ke-21 untuk vaksin Comirnaty. Untuk vaksin, setiap vaksin berbeza. Dia ada selang waktu, selang hari bila berkesannya kita nak bagi dos kedua. Untuk Comirnaty kita tetapkan pada hari ke-21. Kerana apa? Kajian yang kita telah laksanakan bahawa
ketika hari ke-21 antibody kamu semakin berkurang. Sebab itu kita kena bagi suntikan dos kedua di mana dia akan menjadi booster untuk meneruskan supaya antibody dihasilkan sampai 8 bulan hingga setahun. Faham Okey? So, dekat situ pencapaian optimum adalah terbaik kita berikan ketika hari ke-21. Okey? Kalau ikutkan hari ke-21 hingga hari ke-42. Tetapi kerajaan memilih hari ke-21 kerana apa? Fakta telah menyatakan bahawa pada hari ke-12 selepas pemberian dos, penghasilan antibody semakin meningkat. Tetapi pada hari ke-14 hingga hari ke-21 dia semakin mula menurun. So, bila dia dah start semakin menurun, kita kena bagi dos yang kedua supaya penghasilan dia maintain, kekal sehingga 8 bulan dan sebagainya. Itu macam itu. Kita setelah kajian dibuat, kita pilih pada hari ke-21. Sebab itu soalan ni tadi, adakah orang yang diberikan vaksin dos pertama memang boleh dijangkiti? Orang yang setelah diberikan dos pertama boleh dijangkiti COVID. Bahkan saya dah katakan tadi, walaupun kamu dah complete first dose dengan second dose, dos yang pertama dan kedua, kamu pun boleh dijangkiti. Okey? So kena faham. Penerimaan vaksin bukan menyatakan kamu tidak boleh dijangkiti. Tidak. Kamu boleh dijangkiti walaupun dah terima vaksin. Cumanya concern kita adalah walaupun kamu dijangkiti, kamu tidak menghasilkan kesan yang serius sehingga kematian. Itu concern kita. Sebab itu kita sarankan ambil vaksin supaya walaupun dijangkiti, kamu tidak akan mengalami kesan yang serius sehingga menyebabkan kematian. Okey? Okay, baik doktor. Penjelasan yang sangat baik dan sangat bagus. Mudah difahami dan saya sangat memahami jawapan tadi. Baik, seterusnya kita ke soalan daripada saudara Hakim. Katanya soalan untuk Dr. Unggara lagi. Ada gelak lagi doktor. Dia tertarik betul dengan doktor ni. Bagaimana untuk meyakinkan kepada golongan anti-vaksin yang Muslim bagi mereka menerima hakikat tentang kebaikan dan perlunya vaksin ini? Ya doktor. Okey. Meyakinkan golongan anti-vaksin yang Muslim ini perkenalkan mereka kepada orang-orang bijak. jangan perkenalkan mereka kepada orang-orang yang kurang bijak, tanpa pengetahuan tetapi anti, tanpa pengetahuan anti. Dan mengapa anti? Saya dengar dari orang ini, dari si Fulan. Fulan tahu dari mana? Fulan yang lain. Ini menyebabkan kematian. Baik lagi kita perkenalkan mereka dengan orang-orang bijak macam Dr. Nazaruddin. Berikan arahan-arahan yang baik kepada mereka bahwa dari sisi dari sisi kesehatan ini baik, dari sisi iman tak ada masalah, dari sisi sosial tak ada masalah, ekonomi pun tak ada masalah karena ini free, kerajaan bagi free kepada mereka semua. Jadi masalah apa yang harus harus menjadi anti dengan vaksin ini? Itu saja. Bagi encouragement untuk mereka bahwa ini adalah sesuatu yang lebih kepada maslahat dari mudarat. Untuk meyakinkan orang, siapapun tak boleh, karena kekerasan hati seseorang itu mungkin sudah terbina dari masa kecil lagi. Tetapi kita usahakan saja perkenalkan dengan orang-orang bijak. Kita tak boleh ubah hati orang, kita tak boleh ubah hati manusia, tetapi kita hanya sampaikan saja
apa yang sebenarnya, bukan hanya rumors-rumors yang menyesatkan. Oh, ini nanti akan mati, nanti akan, kalau dengan vaksin ini nanti akan menjadi bodoh, menjadi idiot. Nah, macam itu hanya rumor saja yang tak ada asas yang benar. Baik doktor, terima kasih. Kita teruskan kepada soalan daripada Siti Rohani Ismail. Untuk Dr. Nasruddin. Okey, adakah semua golongan sesuai menerima vaksin? Sebagai contoh kanak-kanak. Okey, soalan ni saya nak tambah sikit doktor. Sebenarnya untuk vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 ni, kanak-kanak dikecualikan. Jadi sebenarnya adakah penerimaan vaksin ni ada had umurnya yang tertentu? Mungkin doktor boleh terangkan. Okey, terlebih dahulu untuk Puan Siti Rohani, untuk golongan sesuai menerima vaksin, terlebih dahulu saya nak tahu adakah vaksin yang dimasukkan ini vaksin COVID. Kalau vaksin COVID, kerajaan telah tetapkan kerana apa kajian klinikal yang kita telah laksanakan di seluruh dunia melibatkan mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Kita tidak membuat kajian terhadap golongan kanak-kanak, belum lagi setakat ini. Sebab itu dalam jangka masa yang cepat kita perlu untuk memutuskan rantaian wabak COVID ini, kajian klinikal yang telah kita ikut kepada peringkat umur yang standard, di mana peringkat klinikal dunia yang di mana mereka mengambil umur 18 tahun ke atas. Jadi untuk vaksin COVID, mereka yang dibenarkan hanya yang berumur 18 tahun ke atas. Okey? Itu untuk vaksin COVID lah. Kalau untuk vaksin yang lain, saya menyatakan secara terang dan jelas, selamat. Tidak ada masalah. Puan Siti Rohani, vaksin selamat dengan kajian yang detail, lengkap, dan kita tahu kesan sampingan vaksin, dan kita tahu golongan yang tidak sesuai menerima vaksin. Dan jika vaksin dikatakan ini vaksin yang bersifat umum, sebagai contoh mungkin Puan Siti Rohani yang masukkan vaksin yang orang kata setelah budak terima vaksin ni mereka jadi cacat, mereka jadi terencak akal dan sebagainya. Setakat ini tidak ada. Okay, sistem imunisasi kebangsaan vaksin-vaksin yang diketengahkan dalam sistem imunisasi kebangsaan, iaitu bila kamu lahir kita bagi suntikan vaksin, bila berumur 10 tahun kita bagi suntikan, umur 12 tahun dan sebagainya, umur 7 tahun juga. Semua vaksin itu telah diselidik dan dijalankan kajian dan telah lama digunakan dan keberjayaannya memang terbukti. Okey, sebagai contoh dekat Sabah yang kes polio kembali ada, kerana golongan yang tidak menerima vaksin telah mula wujud di bahagian Sabah pedalaman. Mereka tidak mahu menerima vaksin. Jadi telah ada kembali. Kita sebelum ini peratusan kita zero untuk polio, tetapi telah wujud kembali disebabkan golongan yang tidak menerima vaksin. Okey? Puan Siti Rohani kena jelas, vaksin ini adalah selamat melalui penyeliaan yang selamat, melalui kawalan 4 akta yang saya telah jelaskan di peringkat awal. Setiap vaksin ini melalui badan NPRA, iaitu kawal seliaan, iaitu jika ia melibatkan ubat-ubatan dan sebarang vaksin yang kita keluarkan oleh kerajaan mesti melalui NPRA, iaitu bahagian pakar regulatory, maksudnya kawalan yang memastikan bahawa vaksin ini selamat untuk peringkat umur yang kita telah nyatakan. Jika vaksin itu sesuai untuk umur yang bayi, kita nyatakan bahawa sesuai untuk bayi, dan kita nyatakan juga kesan sampingan. Kerana apa? Puan Siti Rohani perlu faham, tidak ada di dunia ini yang di mana ubat yang mereka berani menyatakan bahawa 100% selamat. Tidak ada. Kalau Puan Siti Rohani ada jumpa, tolong beritahu kepada saya. Saya tidak akan makan ubat lain, saya akan makan ubat itu sahaja. Setakat ini tidak ada yang menyatakan 100% kerana kita tahu 100% hanyalah milik Allah SWT. Tapi Allah telah menyanyikan bahawa dalam hadis yang menyatakan bahawa sebarang jenis penyakit ada penawarnya kecuali mati.
Itu je, kecuali mati saja tidak ada penawarnya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey doktor, kita teruskan kepada soalan seterusnya daripada saudari Umi Zurira. Okay, soalannya, segelintir pihak ada yang was-was untuk menerima suntikan vaksin. Adakah ianya menjadikan pengambilan suntikan itu menjadi makruh atau haram? Okay, saya rasa soalan ni elok dijawab oleh Dr. Unggaran. Okey doktor. Segelintir pihak ada yang was-was untuk menerima suntikan vaksin. Adakah ianya menjadi pengambilan suntikan itu menjadi makruh atau haram? Tak menjadi haram. Karena haram itu ada haram yang naturally haram, macam kinjir. Kinjir naturally haram. Tapi ada haram yang kondisional. Menjadi haram karena ada satu kondisi tertentu, seperti kawin. Kawin bukan haram, tapi kawin 5 dalam satu masa menjadi haram. Sedangkan vaksin ini naturally bukan haram dan conditionally juga tak menjadi masalah, tidak menjadi haram. Kalau kita buat, kita akan mendapatkan punishment. Ya? Punishment dari mana? Dari siapa? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ini sesungguhnya kerajaan menetapkan wajib untuk frontliner macam dokter, cikgu, frontliner macam itu. Tetapi untuk yang lain masih menetapkan sebagai permissible, harus, mubah. Ya. Tak menjadi haram. Okey, baik. Semoga saudari Umi Zirah jelaslah dengan penerangan daripada Dr. Unggaran. Baik, sebelum kita teruskan, ada lagi satu soalan saya tengok. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda yang menonton, kalau anda merupakan pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa, pelajar UIA, kami ada sertakan link untuk stop. Jadi anda boleh isi Google Form tersebut untuk stop point nanti. Okey, kita kembali kepada soalan. Saya kira ini soalan terakhir untuk sesi kita sebab kita pun dah lebih kurang 1.5 jam bersama dalam sesi ni. Okey, jadi kita ambil soalan daripada Muhammad Badruddin. Okey. Soalannya, adakah golongan pesakit jantung berisiko tinggi untuk ambil vaksin? Okey, Dr. Nasruddin. Silakan. Okey, untuk golongan pesakit jantung kita memang sarankan mereka adalah golongan yang kita considerkan sebagai dalam fasa kedua, iaitu high risk patient, golongan berisiko tinggi. Mereka kita sarankan untuk mengambil vaksin. Walaupun mereka ada penyakit jantung, tidak ada kontraindikasi lah. Terutamanya bagi Pfizer vaksin Comirnaty yang kita jelas bahawa ia tidak ada kesan sampingan yang melainkan kesan sampingan yang saya telah nyatakan tadi, tetapi boleh diambil oleh golongan berisiko tinggi walaupun ada sakit jantung, tidak ada masalah. Mereka boleh ambil vaksin, tidak ada masalah. Sebarang mereka yang berisiko tinggi, kita akan doktor yang memberikan saranan untuk mengambil vaksin itu akan memberikan penerangan detail terperinci terlebih dahulu kepada tuan punya badan to make sure masyarakat mereka perlu declare dengan jelas, jangan malu-malu, jangan nak simpan-simpan sebarang penyakit yang mereka ada. Mereka perlu declare dalam ketika buat pendaftaran supaya bagi mereka yang berisiko tinggi, ketika mengambil vaksin, kita akan tempatkan mereka di kawasan hospital sebagai contoh. Hospital setting maksudnya, mereka bukan ambil dekat tempat dewan biasa. Kita tengok, sebab itu pentingnya masyarakat, kamu perlu menjadi peka dan prihatin terhadap diri kamu. Kamu jangan tipu, jangan sembunyikan sebarang maklumat mengenai penyakit kamu. Kamu perlu declare dalam pendaftaran ketika kamu buat pendaftaran, supaya kita akan tempatkan kamu di bahagian yang sepatutnya ketika menerima vaksin.
Tetapi yang jelas, kamu bukan golongan yang tidak boleh mengambil vaksin. Boleh untuk pesakit jantung. Tetapi cumanya saya nak tambah kepada Prof. Unggaran Rashid, Doktor. Doktor Unggaran, untuk walaupun frontliner tidak wajib. Belum wajib. Mereka semua sukarela. Okay. Kerajaan setakat ini tidak ada mewajibkan untuk orang menerima vaksin. Kerana apa? Kita memberikan sukarela setakat ini. Setakat ini kerajaan masih sukarela. Siapa yang nak vaksin, kita berikan. Tetapi kami di bahagian Kementerian Kesihatan, kita memang menekankan bahawa rakyat dan masyarakat perlu sedar. Vaksin ini penting. Pertama, kerana apa? Setelah kamu mengambil vaksin, jika kamu dijangkiti, kamu tidak mengalami kesan jangkitan yang serius. Okey? Yang sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, jika pertambahan peningkatan yang bagus memberansangkan mereka yang menerima vaksin, ia akan memutuskan rantaian dan mengembalikan ekonomi negara. Kerana apa? Putusnya rantaian akan memastikan kesihatan yang bagus, barulah ekonomi negara akan kembali pulih. Yang ketiga, setelah ramai yang ambil, kita akan capai imuniti berkelompok. Imuniti berkelompok ini yang kita mahukan bahawa di suatu kawasan iaitu di bumi Malaysia tidak ada jangkitan yang menyebabkan kematian. Kerana apa? Semua daripada kita telah divaksinkan. Dan kita kalau boleh, kita nak seluruh rakyat Malaysia divaksin. Bukan sekadar 80%. Itu janji jaminan bekalan vaksin yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Okey? Pada yang sakit jantung ke atau apa-apa penyakit-penyakit yang lain, kamu boleh mengambil vaksin. Tetapi yang penting kamu declare, nyatakan semasa pendaftaran secara lengkap segala penyakit yang kamu ada. Okey? Okay, Doktor. Baik. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah, itu soalan terakhir yang kita buka untuk hadirin kita tanyakan kepada para panel. Jadi mungkin di penghujung ni, panel-panel kita ada sedikit kata-kata terakhir untuk disampaikan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Nasruddin dulu, kemudian Dr. Unggaran. Silakan Doktor. Okey, saya nak ambil kesempatan ini. Yang pertama, rakyat Malaysia dia perlu sedar, kita perlu sedar. Kita kurangkan perbalahan dengan golongan anti vaksin. Kerana apa? Secara tidak langsung kita telah membawa mereka ke depan. Kita telah menonjolkan mereka dan mereka mengambil peluang terhadap perbalahan yang berlaku yang bersifat berterusan dan menyebabkan perkara yang tidak betul di kalangan setiap rakyat Malaysia. Kerana apa? Kepatasan viral sekarang, benda yang pelik itu lebih pantas viral daripada benda yang bersifat patah. Setiap rakyat perlu mainkan peranan, terutamanya pengamal kesihatan perlu menjual produk dengan lebih bagus daripada golongan anti vaksin. Kerana apa? Kebanyakan golongan anti vaksin mereka lebih pakar menjual produk daripada pengamal kesihatan. So pengamal kesihatan kena memikirkan cara yang di mana apabila kamu berbicara, apabila kamu memberikan keyakinan, apabila kamu memberikan sebarang penegasan mengenai vaksin, mereka jelas dan mereka faham dan mereka kembali berfikir, dan bahkan jika kita berjaya, golongan yang mereka sebelumnya ini anti vaksin dan setelah itu mereka ambil vaksin juga. Walaupun mungkin ego mereka tidak menafikan mereka tetap anti, tetapi dalam senyap mereka ambil vaksin juga. Itu tidak ada menjadi masalah pada kita. Kita tak perlu tolak mereka, kita perlu teruskan tapi jangan tonjolkan mereka. Jangan kita terlibat dalam perbalahan yang berterusan menyebabkan mereka lebih tertonjol golongan anti vaksin. Tetapi kerja kita masih belum siap. Kita masih lagi banyak lagi rakyat Malaysia yang kita perlu yakinkan untuk jual produk ini, iaitu produk kita vaksin ini, yang di mana kita memang ada fakta yang lengkap, kita ada sumber yang terperinci, kita ada kawal seliaan yang jelas, kita ada bahagian atau undang-undang yang mengikat produk ini. So kita perlu nyatakan kepada rakyat untuk ramai mendaftar dan kita kembali kepada kehidupan yang normal, yang di mana
masih lagi dalam keadaan norma baharu tetapi yang tidak membawa kepada kematian. Seperti mana yang saya nyatakan bahawa kematian telah mencapai 2.9 juta seluruh dunia. Kerana apa? Kerana disebabkan oleh virus COVID ini. Jadi masyarakat perlu jelas, ramai-ramai mula mendaftar dan fahamkan dengan jelas dan pastikan setiap ahli keluarga anda divaksin. Bagi mereka yang dapat input hari ini, sebarkan, pastikan mereka mendaftar dan mereka akan dipanggil di setiap pusat pemberian vaksin. Itu sahaja. Terima kasih. Sama-sama Doktor. Okey, Doktor Unggaran, sebut sikit daripada Doktor. Baik, sebelumnya saya berterima kasih ke Dr. Nasaruddin sudah mengoreksi saya. Saya cakap wajib untuk frontliner karena saya hanya melihat dari berita harian yang dulu itu berdasarkan mesyuarat khas jawatan kuasa muzakarah Majelis Kebangsaan. Katanya itu wajib, tapi menurut Dr. Nasaruddin belum lagi wajib. Terima kasih. Untuk mengakhiri, saya sampaikan kita seorang Muslim itu orang yang berserah kepada Allah. Dan ingat, seorang Muslim sepatutnya menjadi orang yang benar-benar berserah. Bukan artinya berserah itu pasif, tetapi aktif. Dalam hal berserah itu kita lakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan untuk mendatangkan kemaslahatan. Tadi Dr. Nasaruddin sudah sampaikan dari sisi medical ini bagus untuk memutuskan rantaian penyebaran. Itu adalah amalan yang baik, dan kenapa kita sebagai seorang Muslim tak menyokong untuk melakukan amalan yang baik. Jadi sekali lagi sebagai seorang yang sungguh berserah kepada Allah, lakukanlah amalan yang baik dengan menyokong program vaksin ini untuk kemaslahatan kita bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada panel-panel kita, Dr. Nasaruddin dan juga Dr. Unggaran. Alhamdulillah, input-input yang sangat menarik, yang sangat baik, penuh dengan informasi dalam sesi pada kali ini. Dan saya ingin menyeru rakan-rakan belia, rakan-rakan mahasiswa saya untuk bersama-sama kita kongsikan, kita ajak rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama kita mendaftar dan menjadi penerima suntikan vaksin COVID-19 untuk kita menghentikan ataupun kita memutuskan rantaian sebaran COVID-19 ni. Kita lihat trend pendaftaran untuk menerima suntikan sejak Mac semakin menurun. Tiada lagi hype, tiada lagi rasa teruja untuk menerima suntikan ni. So, daripada permulaan program imunisasi kebangsaan dilancarkan Januari Februari hari itu. Jadi saya menyeru rakan-rakan yang bersama daripada awal sehingga ke akhir sesi ini, kita sama-sama mendaftar melalui apps MySejahtera. Kita sama-sama menerima suntikan vaksin COVID-19 untuk kita meneruskan kehidupan kita walaupun dalam norma baru, tapi kita inginkan sebuah kehidupan yang lebih bebas, yang lebih yang lebih bahagia, yang lebih kita menerima dan meneroka pelbagai perkara lagi. Bukan lagi kita terkongkong seperti dikenakan PKP tempoh hari. Baik, okay, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan menyokong kami, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Sawangan Khas Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda lebih banyak lagi program-program dan aktiviti-aktiviti yang menarik bersama dengan lebih ramai lagi panel-panel yang akan diperkenalkan pada masa akan datang. Teruskan menyokong kami. Saya akhiri dengan slogan GPMS, belajar terus belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.